Betul, betul Hafizi. Dan kita nak teruskan dengan laporan seterusnya itu sejarahnya hubungan diplomatik antara Soviet Union kini Rusia dengan Malaysia hanya terjalin pada tahun 1967. Namun sebelum itu terdapat beberapa tokoh ilmuwan yang berminat dengan Malaysia dan mereka berusaha gigih untuk memperkenalkan budaya Malaysia serta bahasanya kepada orang Rusia. Salah seorang daripada tokoh tersebut ialah Dr. Boris Parnikel. Usaha beliau kini diteruskan. Dua sarjana Rusia, Profesor Madya Dr. Viktor Progadev dan juga Profesor Madya Dr. Kukushkina Evgenia. Dan editor dan penerbit Awani Pagi Dr. Azli Nariah Abdullah menemui kedua-duanya di Moskow, Rusia untuk menyelami sejauh mana perkembangan minat warga Rusia terhadap bahasa Melayu sehingga membawanya ke persada dunia. Dan kita tinggalkan laporan ini untuk anda dan kami akhiri Awani Pagi dengan Assalamualaikum. Dan salam sejahtera daripada saya Hafizah Zaman dan saya Ashraf Ruslan. Menariknya temu bual bersama dua tokoh ini berlangsung dalam bahasa Melayu sepenuhnya. Dan baik Dr. Progadev atau Dr. Kukushkina, kedua-duanya senada bahawa minat warga Rusia terhadap bahasa Melayu semakin meningkat hari ke hari. Dalam hal ini, Dr. Kukushkina misalnya menarik perhatian bahawa lebih ramai pelajar antarabangsa mendaftar untuk mempelajari bahasa Melayu Malaysia, bukannya bahasa Melayu Indonesia. Kalau kita nak tengok titik permulaannya, ya, bahasa Melayu mula diajar sini, maka jasanya ialah jasa Dr. Tatiana Dorofeeva yang dulu menjadi pensyarah saya dan pensyarah pertama bahasa Melayu Malaysia di sini secara amnya. Kerana kalau bahasa Melayu Indonesia sudah agak lama dan di fakulti ini di Universiti Moskow bahasa Indonesia dah diajar cukup lama dulu, ya. Tapi bahasa Melayu Malaysia baru mula dalam tahun 1971. Ini tahun ada pengambilan pelajar yang pertama, ya, yang mempelajari bahasa Melayu Malaysia. Dr. Tatiana menjadi pensyarah. Sebab mula-mula Dr. Tatiana sendiri adalah tamatan jurusan Indonesia, ya. Tapi kebetulan pada tahun 1971, Dr. Tatiana sama juga Dr. Viktor Progadev, ya, seorang pencinta bahasa dan sastra Melayu yang besar. Kedua-dua mereka sama, saya fikir 3 orang rakan lain, mendapat peluang untuk ke Universiti Malaya, ke Kuala Lumpur. Dan semasa di sana, Dr. Tatiana sedar ada perbezaan antara bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Indonesia. Jadi misalnya jika nak menterjemahkan di peringkat rasmi, ya, atau urusan surat menyurat atau apa, ada perbezaannya. Mungkin kalau bergaul saja, bolehlah, ya, saling memahami. Tapi pada hakikatnya perbezaannya cukup ketara. Dr. Tatiana sama rakan-rakannya di sana selama satu sesi akademik. Dan sekembalinya sini, Dr. Tatiana tampil dengan cadangan, ya, anjuran nak mengajar bahasa Melayu Malaysia secara berasingan. Dan mulai dari masa ni, dari masa itu, ya, bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Melayu Indonesia mula diajar di sini, di fakulti ini, di Moscow State University secara berasingan. Dan Dr. Tatiana menjadi pensyarah yang pertama. Sayangnya Dr. Tatiana sudah tidak ada, ya, dari tahun 2012. Dan saya dulu pernah menjadi mula-mula muridnya, ya, saya pun masuk belajar di sini. Dan apabila saya masuk, saya pilih bahasa secara rambang saja. Ya, itu juga ceritanya yang tersendiri. Saya tak tahu waktu itu saya masuk belajar, saya tak sedar akan tuah saya. Ya, bahawa saya akan begitu senang, bahawa saya akan begitu cintakan bahasa, begitu cintakan Malaysia. Tetapi muncullah apabila kelas mula, saya faham, oh, itulah, ya, saya di tempat yang sepatutnya. Dan selepas itu saya menjadi rakan Dr. Tatiana dan selepas pemergiannya saya menjadi pensyarah, saya mengajar bahasa. Dan jika kita ambil secara keseluruhannya, sekarang ini
fakulti ini, ya, Institut Negara-Negara Asia dan Afrika, menjadi satu-satunya pusat yang mengajar, yang mengkhusus, ya, dalam pengajaran bahasa Melayu Malaysia. Ada juga institusi lain yang sangat tinggi juga martabatnya, ya, seperti University St. Petersburg, tapi di sana mereka lebih ke arah bahasa Indonesia. Mereka ada menggunakan buku teks kami, ya. Ini dia buku teks yang dikarang Dr. Tatiana Derafieva bersama saya. Ini bahasa Melayu, ya, dan dalam tanda kurung bahasa Malaysia, bahasa Melayu Malaysia. Ya, saya harap nanti kami akan usahakan juga versinya yang baru. Ya. Jadi kamilah yang menjadi pelopor, ya, dalam soal bahasa Melayu Malaysia. Dan buku teks ini juga ada dipakai di institusi lain sebagai perbandingan sikit supaya pelajar-pelajar juga sedar bahawa bukan saja bahasa Melayu Indonesia yang wujud dan dipakai, tetapi juga versi Malaysia. Ketua Jabatan Filologi Negara-Negara Asia Tenggara, Korea dan Mongolia, Institut Pengajian Asia dan Afrika, Moscow State University Rusia ini berkata, beliau tidak ragu-ragu bahawa bahasa Melayu Malaysia akan berkembang dengan pesat selepas ini kerana beberapa faktor, antaranya kerana prospek kerjaya. Tidak ragu-ragu ada sambutan dan ada orang yang berminat nak masuk belajar. Tidak ragu-ragu. Apalagi tentu saja setiap pelajar yang memilih mana-mana bidang turut memikirkan bagaimana prospeknya dalam prospek kerjayanya, ya. Dan setakat ini saya tengok pelajar-pelajar saya, bekas pelajar-pelajar saya mendapat peluang untuk bekerja dan berjaya, ya. Mereka cukup puas. Jadi saya senang. Seorang bekas pelajar saya sekarang di Kuala Lumpur, ya, sebagai penolong duta, ya. Pavel. Ya, Pavel, ya. Beberapa orang pelajar saya bekerja dengan sebuah syarikat yang beribu pejabat di St. Petersburg dan aktif menjalin hubungan perniagaan dengan Malaysia. Mereka itu sangat puas dan syarikat itu sungguh memerlukan tenaga baru yang fasih dalam bahasa Melayu. Ya, jadi saya fikir itu sesuatu yang sungguh baik. Itu buat hati saya puas. Sementara itu, Dr. Pokadev pula berkata, keistimewaan menguasai bahasa selalu mewujudkan potensi untuk masa depan kerjaya lebih baik. Beliau turut optimis bahawa masa depan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa sangat cerah dan tidak akan pupus sampai bila-bila. Sementara itu, dalam kalangan warga Rusia di Malaysia pula, bahasa Melayu turut diajar secara lebih meluas untuk tujuan komunikasi dengan masyarakat tempatan melalui kewujudan Russian House di Jalan Ampang, Kuala Lumpur.